per sin R dan juga dalam nyata dibagi dalam ketara. Jadi sekarang cuba kita lihat, kalau ada sudut genting, apakah hubungan di antara sudut genting dengan indeks biasan? Apakah rumus yang kita boleh tulis untuk menghubungkan C dengan N? Okey, baik. Cuba kita lihat. Gambar aja ini. Balik kepada hukum Snell. Hukum Snell menyatakan N sin theta sama dengan N sin theta. Kalau sekarang ada dua medium, udara dengan medium X, udara dengan medium X. Okey. Dan menurut apa yang kita baru saja bincang, sudut genting ini ialah C. Ya. Sudut genting sebenarnya ialah satu sudut tujuh. Ia ialah satu sudut tujuh I. Dan ketika I sama dengan C, R sama dengan 90 darjah. Ya, kena sentiasa ingat pada ketika I sama dengan C, R sama dengan 90 darjah di dalam udara. Menurut hukum Snell, N sin theta sama dengan N sin theta. Kalau saya labelkan U untuk udara, U untuk udara, X untuk medium X, macam inilah kita dapat hukum Snell ditulis berdasarkan gambar ajak ini. Okey. Okey, sambungan daripada sini. Seterusnya apa pula? Seterusnya apa pula yang kita dapat? Okey. Benda ni sekejap. Apa benda ini? Seterusnya apa benda ni? Kita dapati bahawa di dalam gambar aja ini, okey, kalau saya gunakan ini dalam udara sekarang ialah 90 darjah. 90 darjah. Jadi di sebelah sini saya labelkannya 90 darjah. Di sini ada sin 90 darjah. Okey, dan indeks biasan ialah NU. Indeks biasan bagi udara. Okey, NU sama dengan sin 90 darjah. Tetapi kita tahu bahawa indeks biasan bagi udara ialah 1. Indeks biasan bagi udara ialah 1. Indeks biasan bagi udara ialah 1. Sekarang sudut ini ialah 90 darjah. Kemudian NX, indeks biasan bagi medium X, sin theta X sudut ini. Jadi sepatutnya sekarang ialah C. Jadi sebenarnya kalau tak mau label 90 darjah ini lagi bagus. I dengan R ini lebih bagus bagi cikgu lah. Cikgu label C dengan 90 sudah cukup. Jadi daripada sini, okey, menurut hukum Snell, N sin theta untuk udara, N sin theta untuk medium X, maka bila di dalam udara 90 darjah dan dalam udara indeks biasanya 1. Indeks biasa bagi X tidak diketahui dan pada ketika ini sudut ini dipanggil sudut genting. Jadi hubungannya ialah indeks biasa ini ialah sama dengan indeks biasa ini sama dengan apa? Jadi sama dengan 1 per sin 90 darjah ialah berapa? Kena tahu ya, sin 90 darjah ialah 1. Sin 90 darjah ialah 1. Jadi kalau kamu tulis kedua-dua ini sekali, 1, okey, sin 90 darjah pun 1. Jadi NX sin C ini. Okey, jadi ini ialah 1, sin 90 darjah pun 1. Jadi akhirnya bila kita ringkaskan, kita akan dapati bahawa sin indeks biasan bagi medium X ini, iaitu NX ini sebenarnya kalau dibawa ke sebelah kiri ialah sin 1 per sin C.
1/sin C. Jadi itulah hubungan di antara indeks biasan dengan sudut genting. Jadi kita ada satu lagi rumus untuk indeks biasan. Sebelum ini, indeks biasan sama dengan C per V, sama dengan C per V, kemudian indeks biasan bagi bidang X juga sama dengan sin I per sin R. Sebelum ini juga kita lihat ada rumus indeks biasan sama dengan dalam nyata dibahagi dengan dalam ketara. Jadi selepas ini kita ada satu lagi rumus iaitu indeks biasan sama dengan 1/sin C. Itulah maksudnya. Indeks biasan sama dengan 1/sin C. Menghubungkan sudut genting dengan indeks biasan. Baik. Jadi cikgu nak tanya, kalau indeks sudut genting lebih besar, indeks biasan lebih besar atau lebih kecil? Baris pertama sahaja. Kalau C lebih besar, N lebih besar atau lebih kecil? Kalau C lebih besar, N lebih besar atau lebih kecil? 1 atau 2? 1 untuk besar, 2 untuk kecil. Sebab C lebih besar, maka N akan jadi lebih besar atau lebih kecil. 1 kalau besar, 2 kalau kecil. Pelajar-pelajar cuba typekan jawapan anda. Ada 2, Lekuan, Kayang, Suyang, Alia, Aldira, Chin Eng, Yong Hao, Yu Ting, Tong Ling San, Xin Yi. Hai Xin Wei Quan, Adira, Yen Lin, Adlina, Nabila, Minjun. Jadi betul jawapannya kalau menurut di sini, kalau C makin besar, sin C akan menjadi makin besar, maka indeks biasan akan menjadi semakin kecil. Jadi bagi bahan yang indeks biasan, sudut gentingnya besar, itu menandakan bahawa indeks biasannya adalah kecil. Di sebaliknya, kalau C-nya kecil, maka indeks biasanya adalah lebih besar atau sebaliknya. Jadi itulah yang kita nak belajar hari ini, sudut genting, hubungannya antara sudut genting dengan indeks biasan. Kriteria kejayaan kita ialah N sama dengan 1/sin C. Jadi bagi sudut bahan yang indeks biasan lebih besar, C-nya lebih kecil. Indeks biasan lebih kecil, C-nya lebih besar. Baik. Itu saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa isi kehadiran dan